ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض لنا. Macam mana yang macam sekarang ni kes dekat Palestin tu. Sebab sekarang nak kata macam Facebook saya pun dah tak dapat sangat berita-berita pasal Palestin. Tapi nak nampak diorang dah sekat. Dia dah curfew, dia dah block apa semua. Dah block. Banyak Facebook, YouTube pun ada tepi lambat dah. Dah beberapa hari punya saya nak dapat kalau live punya kita yang paling latest macam hari ni, berita hari ni dapat hari ni pun belum tentu boleh dapat kan. Betul. Kalau ikutkan hari ni dah masuk hari ke-98 lah. Tak silap betul tak? 98 hari. Jadi berita kita dah kurang dapat lah. Jadi yang daripada TikTok tu semua yang kalau tengok pun 31 bulan 12. Banyak Lama-lama yang lama. Latestnya Latest ni kita kurang dapat. Tapi kat sana apa yang diberitakan memang teruk lah kita. Orang saudara kita kat sana memang teruk. Kena bantai, kena apa semua kan. Perempuan dengan warga emas, dengan kanak-kanak yang lagi makin. Sekarang dah berapa kan kematian? 20 lebih kan? lebih 20 lebih yang direkodkan lah. Yang tak direkod, yang kena timbus bawah bangunan apa semua, kena bom kecai pun tak tahu. Jadi tengok apa benda ni kita isu-isu macam ni umat kita bila dapat berita panas lah. Lepas tu sekarang dah 98 hari kita nampak dah sejuk kan. Tapi sedangkan saudara kita lagi teruk kita bantai daripada sebelum ni kan. kena baru nak start bola ni pula. Lagi dah sejuk kan. Orang banyak lupa kan. Tapi Dia hiburkan dengan Benda-benda yang menghayal kan. Benda-benda dia leka kejap kan. Dia nak alihkan perhatian. Benda tu berlaku dekat Arab juga. Betul. Kat Qatar. Ya kan kalau kita tengok umat Islam ni, kita sepatutnya mengutamakan perkara yang lebih utama. Kalau katakan permainan bola sepak dengan perangan kita mempertahankan tanah suci tu, kan, perbezaan ni memang jauh ketara lah. Betul. Apa yang lebih penting daripada kedua event adalah peperangan lah. Sebab dia mempertahankan sebuah tanah yang kita patut umat Islam Kawan rasa pertahankan. kawan rasa umat Islam dia orang tak perasan tau. Masjid Al-Aqsa ni tanah suci dia orang tak dapat rasa macam tanah suci. Tanah sendiri. Tanah sendiri dia tak rasa. Dia sepatutnya kita anggap tanah Masjid Al-Aqsa tadi tu dia sama macam Mekah dengan Madinah. Cuma Mekah dengan Madinah kena macam ni. Kan kita rasa Rasa lain. Jadi dia orang tak rasa macam tu. Dia anggap macam tu bukan tanah kita. Macam negara lain. Jadi itu yang Tapi apa sebenarnya persoalan dia? Apa penyebab dia utama ni yang menyebabkan perasaan tu tak ada dekat umat Islam? Dia boleh kejap naik, kejap turun. Dia macam ikut trending lah. Betul. Adakah perasaan tu semua orang nak kata sekadar satu minggu ataupun sebulan kan? betul. Ataupun kita sepatutnya kalau kata Islam lah kan, kalau kita kata Islam lah, kita tak ada musim, dia tak ada musim. Sekarang masih macam bermusim kan. Jadi apa sebabnya rasa kawan lah. Umat Islam kalau kita cakap sekarang tak faham tentang Islam, setuju tak? Ramai tak tahu tentang Islam. Pasal apa? Islam tu dianggap sebagai ritual ataupun kerohanian je. Dia tak ada rasa macam cakap Islam tu kan semua saudara kita yang syahadah tadi kan saudara kita. Betul. Tapi dia orang tak rasa tu. Sekarang pasal apa? Pasal sistem tadi dah pecah-pecahan kita tadi, negara-negara, mana negara bangsa tadi. Jadi dia orang lebih kepada nasionalisme. Ni negara aku. Jadi kat situ je dah perasaan tu dah. Sekarang ni kebanyakan umat tadi yang kita tengok dekat luar semua atas kemanusiaan je. Atas sifat naluri fitrah manusia je kesian. Orang kafir pun tengok budak-budak kita kesian. Tapi kalau kata sebelum kita nak lebih mendalam berkenaan dengan kes yang berlaku di Palestin, saya ada tengoklah sikit berkenaan dengan fakta kes lah. Pada hari Khamis fakta kes hari Khamis 11 Januari 2024, di mana perang dah selama 97 hari perang genosid yang berlaku kat Palestin ni. Daripada 7 Oktober daripada 7 Oktober sampai ke 97 semalam lah. Kalau kata Khamis semalam. So maksudnya apa yang berlaku di sana, hampir 30,469 orang yang syahid. Betul. Adakah nyawa-nyawa yang syahid ni
sekadar kita bermusim ke? Kenapa yang dulu waktu jumlah syahid tak sampai angka ke 10,000 masing-masing buat macam-macam solidariti, sumbangan. Adakah sumbangan kita sekadar macam tu saja? Daripada kewangan ke, daripada segi ubat-ubatan. Adakah itu je jalan penyelesaian yang kita orang Islam satu dunia lah mampu buat? Agak nak ikut kita nak ikut trend ni agak sama sebab berapa ratus tahun agaknya kan. Okey, 3 bulan, okey lepas tu dah aman tak perang, okey kita orang enjoy semua, lepas tu orang balik buat macam tu sampai bila kan? Tak ada orang cakap tak ada solusi. Tak ada solusi tuntas lah. Betul. Ni benda kita bercerita berkenaan fakta yang berlaku sekarang. Lepas tu pula kita tengok pula bukan sekadar kata yang syahid. Kalau kita bandingkan pula masa perang yang berlaku di Hiroshima, Jepun tu, bom yang dilepaskan di Hiroshima tak lebih 15,000 tan ke. Tapi dekat Palestin sekarang ni hampir 60,000 tan. Dekat 70,000. Bayangkan berapa besarnya jumlah bom. Maksudnya boleh kata 3 kali ganda berbanding Hiroshima. Hiroshima bukan sebuah negara yang besar. Bandingkan kita tengok apa yang berlaku kat Gaza. Gaza ni rasanya kalau dibandingkan Hiroshima dengan Gaza, jauh beza. Jadi Hiroshima kena bom yang kita pasal cerita Hiroshima, dia kena bom tadi 15,000 tan tadi dia tukar Hiroshima. Satu Jepun surrender. Kan? Yang ini Gaza 65,000 tan 98 hari sampai ini hari tak surrender pun. Jadi ialah kita tengok sebenarnya saudara-saudara kita kat sana, satu akidah dia kuat lah. Akidah dia kuat, lepas tu ialah bila akidah kuat, bila dia mempertahankan tanah suci, Allah bersama mereka lah. Jadi apa kita tengoklah dengan kita tahu keupayaan Hamas tu tak apa kuat. Sekarang berapa negara yang tolong Israel kan? 3-4 negara yang besar-besar yang kuat. Sampai ini lagi tak? Sedangkan kalau kita ikut tengok, kalau negara-negara Islam yang ada kuasa, sebenarnya tak silap, Israel tadi dari segi ketenteraan dia nombor 18 dunia. Bawah top 10 negara Islam pun ada dalam ni, macam Turki, Pakistan apa semua. Kalau itu negara Islam bergabung sekejap dia ketis je Israel kan, tapi kerana takutkan dengan ada ikatan yang tak nampak benda tu. Kita cerita pasal ketenteraan pula. Kalau kita tengok masa permulaan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober ke? 7 Oktober dia menyerang Israel. Apakah Israel bergerak sendiri? Soalan ni. Dia minta bantuan Amerika. Berapa hari Amerika memberi bantuan kepada Israel? Sedangkan Hamas dah berpuluh tahun minta bantuan. Siapa yang bagi bantuan? Takkan kita nak mengharapkan yang kita nampak sekarang ni daripada zaman Lumnan kan, dua entiti apa, kita bukan nak kata dia ni sebuah negara yang menggerakkan tentera. Tak, dia ni boleh dikatakan sebuah anggota tentera sukarela yang untuk membantu Hamas ni dalam peperangan. Bukan negara. Tapi bukan kekuatan negara lah. Amerika ni kekuatan negara yang menggerakkan tentera pergi ke Israel. 2 hari je. Ya, 2 hari 7-9 bulan dah kapal dah sampai kan. Tapi yang kawan kesalkan pemimpin-pemimpin Islam yang ada kat dunia ni. Tak silap kita ada lebih 50 negara kan Islam ni yang dipecah-pecahkan yang majoriti Islam. Yang majoriti Islam ni lebih 50 negara. Satu pun tak ada bunyi selain daripada kecam. Dulu lah kecam kan. Lepas tu yang kita pelik banyak alasan. Ada alasan. Lepas tu ada yang menteri cakap apa tak bagi laluan apa semua. Ada cakap menteri cakap apa nak tunggu PBB. Macam kartun lah kita tengok kan. Maknanya adakah Amerika, Perancis apa semua tak terikat dengan PBB? Terikat juga kan dia ni, tapi nampak dia langgar juga. Dia boleh terus tolong je kan. Tolong je. Kenapa negara Islam tadi? Negara Islam ada apa tu? OIC. Kalau kita cerita pasal organisasi negara-negara Islam OIC. OIC pun dia mengumpulkan semua negara-negara Islam, 57 buah negara Islam di bawah satu lembaga. Lembaga dah senang cerita kan. Di bawah satu satuan lah. Dia kumpul semua 57 buah negara, tapi apa fungsi dia?
Ikut cakap PBB. Apa fungsi dia? Ada the backup. Sedangkan ada, kita tengok masa dia berbahas di PBB waktu gencatan senjata yang kedua, Betul. Amerika menggunakan sistem veto dia Betul. untuk terus menyerang Palestin. Dia seorang kan? Tapi OIC Oh, I see. apa function dia? Apa guna? Negara-negara Apa guna? Islam OIC tu ada tak kuasa veto di kalangan negara-negara Islam tu? Turki Tak. ada kan? Turki Tak tahu lah. Ada ke? salah Tak seorang pasti. Boleh. Kalau kata OIC ni adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mampu untuk mempertahankan semua negara-negara Islam ni. So dia memang sesuai untuk ditubuhkan. Betul. Tapi apa guna dia buat setiap tahun perjumpaan, setiap tahun bermesyuarat, tapi sekadar menceritakan ekonomi dan ekonomi. Itu saja. dia sekadar jadi bincang- proxy je lah. Yes. Sekadar macam bincang macam ni kita nak selesaikan macam tu je lah. Lepas tu dah habis meeting dah. Jadi maknanya rasa-rasa kalau kita fikir balik, Islam tak ada solusi. Maknanya permasalahan ni 75 tahun. Yang setakat ni apa yang usaha yang kita pernah, yang kita tahu lah kita ambil. Apa usaha manusia adalah semua. Hantar ubat-ubatan, makanan, selimut. Dari dulu dah hantar kan? Barangan. Hantar Maggi ke Milo ke kan? Hospitality lah. Jadi tak selesai ke? Jadi Islam ada solusi tak? Pernah fikir tak? Ada. Apa ni, dia perlu sebuah kesatuan negara lah. Betul. Seperti khilafah kan. Susah tak kita nak tu? Umat-umat kena sedar lah tentang perkara tu. Betul. Dah kata Tapi pada kawan tengok lah, satu kita memang kena, Islam tadi kena bersatu dan berdiri independen sendiri. Macam OIC jadi, dia ditubuhkan tapi ditunduk bawah PBB. Tak guna juga pasal PBB ni yang melahirkan Israel tu. Memang pihak kufar dia yang pegang. Jadi, tapi dalam Islam tadi yang kalau ingat kawan lah, satu je selama ni penyelesaian bantuan yang diberi pada Israel tu selama 75 tahun, jihad je belum. Jadi solusi Islam tadi jihad, dan jihad pula kena diterapkan orang baru oleh sekarang semua negara. dimandulkan jihad dengan jihad tu memang peperangan, tapi sekarang jihad jihad ekonomi. nafsu lah, jihad ekonomi lah, apa semua. Maksudnya konteks jihad tu dimandulkan. Apa dia kawan Maksud dia asal dia adalah berperang. perang. Tapi dimandulkan dengan jihad Untuk mengawal diri sendiri. menunaikan Dia fardu kifayah. bukan mandul kan, dia cuma alih Alih. pada lain. Oh. Kalau mandul tu ibarat Tu tak ada kan? dia macam statik je kan, macam dia tak mengembang Ada kan. tapi tak function. Jadi sepatutnya jihad tadi, patutnya pemimpin Islam tadi, maknanya kita ni jihad defensif, bukan ofensif ni. Maknanya dia orang datang serang kan. Jadi itulah bila kita balik kita renung balik, maknanya sebelum benda ni kita Islam pernah ada zaman kegebilangannya, zaman kekhilafahan. Maknanya lebih 1300 tahun memerintah dunia, 3 suku dunia. Jadi kat situ kita selalu tertinggal benda tu, kita selalu terlupa. Kan? Jadi dia jatuh bukan kerana ada orang cakap, kalau Islam baik kenapa tak jatuh? Jadi Islam tu sistem dia memang baik, yang jatuhkan tadi individu dalam tu. Individu yang Baik, dalam tu, dan dia jatuh bukan kerana sistem tu tak bagus, rosak, rakyat apa dia ni berbotak, dia apa semua jatuh. Tak, dia bukan gitu. Sistem yang ada lah, dengan ekonomi jalan tak betul apa semua, rakyat susah ataupun kena tekan, macam kat Afrika apa semua kan, dia orang bentak apa semua kan. Tapi sistem Islam jatuh tadi, khilafah tadi jatuh bukan kerana tu, pasal pengkhianatan tadi. Pengkhianatan pemimpin dalam tu yang dah diracun dengan pemikiran-pemikiran kufar tadi. Jadi Kamal Tatuk tu kan. ya, Kamal Datuk semua. Jadi benda tu memang kita kena bangkitkan balik, dan kita kena ingat kepada umat yang Islam memang pernah berdiri dan Islam ada sistem sendiri. Sekarang umat manusia sekarang, umat Islam lah khususnya, dia terlupa yang Islam ni ada sistem pemerintahan. Bukan ada sistem untuk buat ibadah aja. Bukan tahajud malam tu semua, itu satu bab lah, itu satu bab lain, itu satu dimensi lain. Kita Islam ada seluruh kehidupan kita, memang Islam dah atur kan. Jadi sekarang itulah masalah yang besar. Masuk konteks daripada segi politik lah maksudnya. Sebab bila kita cerita pasal politik ya,
tak kira lah dekat mana-mana pun. Kalau kita cakap politik je mesti dia dalam pemikiran umat dia fikir politik ni kotor. Politik ni kotor. Tapi sedangkan dia tak terbuka hati untuk dengar sendiri apakah politik yang mengikut landasan Islam ataupun tarikat Rasulullah. dan yang satu lagi lupa, politik tu dianggap Islam tak ada politik. Yang politik tadi, yang kotor tadi, yang sistem upah tadi. Tu betul lah. Tapi Betul lah. Demokrasi tu memang kotor lah. Sebab dia tak tahu masuk politik tu sebenarnya adalah itulah cara dia kita nak mengatur kita ni dengan orang lain, masyarakat tu. Sebab tu dalam Islam definisi politik tu mengatur urusan umat. Betul. Tak sama dengan definisi yang orang belakang sekarang lain. 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 sekular punya politik yang ada ni dia memisahkan agama dengan politik. Sedangkan Islam lah dia memang Islam tu memang politik semua dalam Islam. dan lebih parah lagi ada jemaah yang tak nak ambil tahu pasal politik sebab dia nampak pada gambaran yang digambarkan dengan sistem politik sekarang ada kotor, dia tak nak ambil sistem politik, tak nak ambil tahu langsung. Tu lagi parah. Sebab kalau kita macam nak approve cakap pasal politik, diorang tak apalah politik Dia tak nak. Susah lah kita nak ni. Betul. Kalau kita nak terangkan bukan pasal yang parti-parti yang ada sekarang ni kan. Kita nak terang yang Islam punya yang betul. Yang betul. Jadi maknanya betul lah maknanya tadi yang kawan cakap tadi, umat tadi tak faham tentang Islam keseluruhan. Yang dia tahu Islam buat ibadah je. Ibadah khusus. Ibadah khusus. Mungkin dia fikir yalah macam abang cakap tadi kan, negara-negara Islam ni semua dah dimomok. Didoktrin dengan pemikiran nasionalisme. Iaitu kau ni just pentingkan negara kau je. Kau tak perlu nak fikir negara orang lain. Maksudnya Islam ke tak Islam maksudnya dia bukan nak kata negara pun. Kalau kata kita duduk berjiran sekalipun, kita pun dah ada pemikiran macam tu, kita takkan fikir jiran lain. Betul. Tak ada jauh lagi kan. Sebab kita kita ambil yang besar. Ada lagi satu, betulkan diri sendiri dulu sebelum pergi. Itu yang kita duduk bahas. Dekat-dekat Itu yang kita sibuk bahaskan benda tu. Sebab kita nampak daripada semangat nasionalisme ni barulah penjajah-penjajah dulu dia memberi kemerdekaan. Kalau kita cerita istilah merdeka, sebuah negara yang merdeka, kalau engkau lah seorang hamba dulu, contohlah kau ni seorang hamba, lepas tu ada individu lain membebaskan kau daripada hamba, daripada sistem penghambaan. Jadi engkau ni bebas daripada segala pengaturan yang sebelum ni kau kena ikut. Kita kena tahu kita ni sebenarnya bukan menghambakan manusia, kita menghambakan Allah. Jadi bukan menghambakan Allah. Kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. So maksudnya kita ada satu pengaturan yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau kata merdeka tu, saya rasa bersyarat. Dia merdeka tadi bersyarat. merdeka bersyarat. Kau merdekakan kau tapi kau kena ni. Tapi mesti ikat lagi. Kalau kata kita negara Malaysia yang merdeka yang berapa puluh tahun dan 60 lebih tahun kita merdeka, sebenarnya kita bukan merdeka sebenarnya. Fizikal dia merdeka. Kalau kita teliti betul-betul, kita sebenarnya bukan merdeka. Sebab apa? Kalau kita tengok negara Palestin tu diperangi, kenapa kita boleh mengharapkan PBB untuk kita menghantar tentera? Sebenarnya yang merdeka betul dia orang Palestin. Orang Palestin tu yang merdeka. Dia tak terikat dengan apa-apa PBB ke apa. Tak peduli. Itu saya setuju. Sebab apa? Dia sendiri yang berperang untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa tu berbanding negara Islam yang ada di sekeliling dia. Tak apa-apa. Dia mewakilkan kita semua sebenarnya. Sampai kan sebab tu kalau tengok beza antara orang-orang Palestin dengan Rohingya lagi, Palestin tak. Dan tadi maklumat dia beritahu antara orang yang Hafiz penghafal Al-Quran paling ramai orang Palestin. Juga dunia Palestin. Sebab jiwa dia memang dia berjual beli dengan Allah lah. Budak-budak dia pun kalau cakap memang power kan. Macam orang besar. Dia punya minded tak sama dengan budak-budak dekat sini berbual kan. Sebab kalau kata kita balik pada cerita mereka tadi kan. Kita kalau kata kita merdeka, maksud kita bebas daripada segala pengaturan yang dibuat oleh manusia. Sebab kita tahu sifat manusia ni memang terbatas.
Sedangkan kita sendiri, saya sendiri pun kalau kata melakukan kerja, kita bukan boleh buat kerja lima kerja. Betul. Paling tinggi pun 2 kerja. Lepas tu dah lepak. Kita dah lepak. So maksud kita terbatas. Kita kena fikir balik, adakah kita ni manusia berhak untuk meletakkan hukum kepada manusia lain? Berhak tak kita membahaskan hukum untuk meletakkan hukum pada orang lain? Tak mengukur yang berat, harapkan orang tu ikut hukum yang kita buat tu. Sedangkan kalau kata kita orang Islam, petunjuk landasan kita ataupun kita punya panduan kita, manual kita lah sebenarnya. Manual kita adalah 2 sumber tu je. Sunnah dalam Quran. Kenapa yang kita duk sibuk cerita pasal, kalau kita cerita pasal agamanya, mesti kita lebih menyebutkan diri cerita pasal zat Tuhan, sifat-sifat Allah. Tak ada kena yang Benda yang kita luar-luar. tak perlu nak fikir sebab kita dah terbatas. Kita balik pada kita dah terbatas. Kita ni memang lemah. So buat apa kita nak berfikir supaya kita tahu zat Tuhan tu macam ni. Allah ada bersifat macam ni. Sedangkan Allah tu macam-macam ada. Boleh jadi. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak fikir benda tu. Kita tak payah fikir pun sebenarnya. Itu benda-benda tu yang buat mereka kan ni dia Berdebat tak sudah kan. Berdebat tak sudah. Dan ada pula yang suka macam tu. Yelah. Yang Dia nak menang hujah. Dia nak menang hujah. Padahal perbuatan Tuhan tu kita tak dapat pahala pun. Untuk ni kan berdebat, cuma kita dapat tahu berdasarkan nas yang sedikit yang kita dapat kan. Lainnya kalau perintah dia yang betul lah. Itu yang kita saya nak ambil sampai. tahu kan. Allah Patutnya Allah memerintahkan ni untuk kita laksanakan. Adakah Allah memerintahkan untuk kita ni belajar kenal zat Allah? gaji dia. Kaji, kau kaji zat Allah ni. Kita mana? Dia cuba zahirkan, dia zahirkan. zahirkan benda tu. Kita fikir balik. Ni kita cerita ni semua fakta supaya kita berfikir. Betul. Sebab orang Islam sekarang dia memang malas nak berfikir. And dia pada sekolah rendah kan, cikgu cakap terima so macam bila dah besar orang cakap pun tak apalah. Kau ni dah lain dan kau ni semua ni. Kita balik senang je Islam. Kita dah percaya, kita dah mengucap syahadah tadi, kita dah percaya Allah tu Tuhan kita kan, dengan pencipta kita. Jadi pencipta lagi tahu ciptaan dia punya macam mana. Ciptaan dia tu dia tahulah nak jaga ciptaan dia macam mana yang baik, apa semua manual apa semua dia keluarkan. Betul. Sekarang ni orang Islam perasan tak perasan ataupun setuju tak setuju, umat kat luar Islam tadi dia ambil panduan ataupun guideline tadi daripada pencipta tadi buat ibadah khusus tadi. Buat kehidupan tadi dia tak ambil, maknanya pencipta tak terlibat. Maknanya buat kehidupan tadi aku urus sendiri, aku pergi sendiri, aku ada akal tadi kan. Mana boleh, pasal apa dalam Islam kita ni duduk dalam dunia ni, pencipta kita semua diatur untuk kita. Nak masuk bilik A diatur kan, nak makan, macam-macam lah semua diatur kan. Bangun tidur sampai tidur balik. Sampai mati. Sampai mati. Sampai benda ni besar semua Allah atur kan. Kita balik pada ideologi tadi Abang pun dah ceritakan berkenaan dengan Islam tu dah mengatur keseluruhan. Balik pada ideologi tadi, sekular tadi sekular iaitu pemisahan agama dalam pengaturan umat kan. Dia sebenarnya dia dah buat, dia penjajah atau puak-puak pemikir ni, dia dah doktrin dengan pemikiran sekular ni. Dia dah memisahkan, okey, urusan umat jangan kaitkan dengan agama. Apa lagi yang buat dia lebih kuat daripada itu adalah dia masukkan lagi satu pemikiran iaitu Islamofobia. Iaitu Islam adalah radikal. Hukum-hukum Islam adalah radikal. Apa yang dilaksanakan Islam adalah tak radikal. Tapi kita kena tengok pada panduan kita balik, manual kita balik. Besok kan, Apa yang dikatakan ingat ni kalau awak cakap macam tu, kawan terfikir apa tau, besok akan datang, tak tahu lah, zaman anak kita ke cerita kan. Nanti kita tengah buat macam ni, masuk waktu, aku tak nak pergi aku nak solat ni. Wah, radikal ni. Besok akan sampai tahap macam tu tau. Sampai tahap macam tu. Pasal apa? Islamofobia tadi kan penyakit dia kan. Jadi bila tu je kata dia kau berhenti sekejap lah, nak pergi solat je lah. Nanti kita belah dia macam radikal lah dia. Tentang nak pasang bom tak kat itu kan. Tak, betul tak? Kemungkinan akan jadi macam tu. Jadi umat yang masih leka. Itulah tadi kalau kita fikir balik apa yang dia cakap tadi, maknanya betul lah kita tengok, kita ni panduan tadi Quran dan Sunnah tadi. Sunnah tadi maknanya Rasulullah SAW. Kenapa dia Nabi Muhammad SAW tadi dia bersungguh-sungguh
berdakwah, lepas tu dia bina negara. Kalau tak penting dari benda tu, dia tak perlu nak bina negara pun. Dia dakwah untuk keluarga dia je lah. Betul tak? Dia ceritalah solat, ni apa semua sekali. Tak payah cerita pasal negara. Dia kenapa bersusah payah nak minta kuasa kan? Lepas sampai tak di Mekah tak dapat kuasa. Kaum dia sendiri Quraisy tak bagi. Lepas tu hijrah ke Madinah. Orang Madinah dah bersedia kan? Sampai terbentuknya negara. Daripada negara punya dakwah tadi tu, sampailah kita dekat sini yang kita dapat Islam ni. Kalau tidak kerana tu tadi, tak ada kita dapat kan. Merasa keimanan. Jadi betapa pentingnya negara tadi kan. Jadi sekarang ni tak ada negara Islam yang macam Rasulullah SAW wariskan pada sahabat apa semua sekali. Jadi kita kena kaji balik lah. Kita kena kaji macam mana kita nak bangkitkan balik macam mana yang Rasulullah buat. Sebab kalau kata kita dah nampak tadi bila kita dah cerita pasal ideologi, kita dah cerita pasal macam mana fakta kes yang berlaku kat Palestin sebenarnya negara-negara Islam yang kita nampak ni semua dah dijerat sebenarnya. Dah digari dah. Dari gari dengan perjanjian yang tak Memang dia digari. Bukan digari tu kira macam sedap ke dengar tak. Dia minta digari, dia ulur leher. Ulur tengkuk. Yalah macam contoh tadi dengan PBB terikat dengan PBB, ada kita paksa dia terikat dengan PBB. Tak ada rasa kan. Masing-masing pun berlomba-lomba nak jadi ahli anggota. Kan berlomba nak ulur leher. Benefit yang dia bagi Kita kalau kita tengok dekat Quran sendiri bercakap jangan kita berkawan rapat dengan orang kafir. Jadi teman Tapi setia. sekarang ni kita pula berkawan rapat dengan dia. Pasal apa? Kita terima apa ideologi yang dibawa, apa perjanjian yang dibawa, apa segala yang dibawa, kita terima. Budaya dia pula kita terima. Kita sanjung pula dia. Wah, pergi di tempat dia, negara maju apa semua. Kan? Tapi kita lupa. Sebenarnya sejarah kita ni lebih gah daripada dia. Betul. Sebenarnya kegemilangan dia adalah datang daripada Islam tu sendiri. Ya betul. Habis kan nanti kalau orang cakap nanti aku cakap senang. Itu dia kan. Aku cakap senang. Ni sekarang kalau tu nanti kan kita kena sekat ekonomi dengan dia orang apa semua. Kena serang kita. Kena serang lah, kena apa semua. Kalau dikatakan pasal kena serang. Okey, kalau dikatakan serang, kita fikir balik macam mana sistem tu boleh datang dekat negara Islam, dekat negara Malaysia utamanya. Macam mana kita boleh terima perlembagaan? Atas dasar apa kita terima benda tu? Sedar tak sedar benda tu ada. Adakah kita bangun tidur, celik mata, dah datang perlembagaan? Betul kau? Pernah tak kita fikir sebelum datangnya perlembagaan tu, sistem apa yang mau kita pegang? Sebelum mereka tu kita guna sistem apa? Yes. Jadi benda tu sama je kan. Mana kita nak implement sistem Islam baru ni, supaya macam sistem kafir tadi yang datang tadi tu kan. Tapi Sebab kalau kita manusia dah lah kita dah terbatas. Kita mesti nak yang terbaik. Betul. Kita mesti nak terbaik dalam membuat pilihan. So pilihan yang terbaik adalah ikut manual tu lah. pencipta kita lah. Pencipta punya yang tetapkan. Yalah, kalau kilang Toyota, buat kereta Toyota, tapi nak terbaik kena tanya pengilang dia lah. Apa benda kau nak upgrade ke macam mana, kilang dia tahu spek ke engine ke apa ke dulu. Tak, kau kita tanya Toyota, tanya kilang Honda. Kan kelakar lah. Itu apa terjadi sekarang umat kita sekarang ni, dengan dari segi benda ni ekonomi nombor satu memang kita tak boleh selesai. Lepas tu dari segi sosial, pendidikan semua. Pasal apa? Tak ikut manual daripada pencipta kita. Dan umat sekarang ni anggap macam Islam tu tak ada benda tu semua. Islam ada tahu buat ibadah je, solat tahajud malam kan, apa dia ni, wirid banyak-banyak apa semua kan. Bagus pada tu, tapi Islam ada ajar bukan tu. Selain daripada tu lagi banyak. Sebenarnya agama Islam ni satu agama yang special lah. Allah cerita kan. Apa ni, dia penunjuk yang jelas. Awak buat ni, dapat ni. Awak buat salah, dapat yang ni lah. Dapat yang salah, yang buruk lah. Awak yang buat yang betul akan jadi yang baik. Ajaran dia lah. So kalau kata, yalah betul lah. Kalau ikut Kita balik betul-betul pada manual guide kan. betul. Kalau kita balik pada sejarah Islam ni sendiri daripada macam abang share tadi berkenaan dengan penubuhan sebuah negara Islam daripada Rasulullah SAW sendiri di Madinah. Sejak daripada situ sehinggalah kejatuhan sebuah negara Islam Osmania, kerajaan Osmania 1924 sampai 1924.
kita tengok adakah berlaku penindasan yang apa yang sama yang berlaku dekat Palestin. Yang teruk. Adakah umat Islam waktu tu menindas puak-puak kufur sama macam dia buat sekarang ni dekat Palestin? Orang sejarah tak pernah dengar lah, tak ada. Dan Sebab negara Islam tu dia membuka. Dia Tuhan kan, dia membuka. Dia membuka bukan dia menjajah. Kalau apa yang kita duduk fikir lagi yang Islam tu adalah radikal. So maksudnya Allah dah menciptakan hukum tu adalah hukum yang terbaik. sehingga kan puak-puak Yahudi pun sendiri nakkan Islam apa ni duduk dalam negara Islam kan masa keadaan Andalusia yalah. Dia kata apa ni sebelum tu kan Islam ni lepas tu kan dia taluk Islam kalah. Dia kata dia lebih suka ikut Islamnya ni. Yang masa tu kerajaan Islam pun nak pulang balik jizyah dia kan. Tak nak. Tapi itulah macam ni lah orang cakap tadi. Maknanya orang tak faham Islam tadi Jadi Islam, daulah Islam tadi, dia kalau tertegaknya daulah Islam, dia kena sebarkan Islam tu ke serata dunia. Sebarkan maknanya kena sampaikan Islam tu, maknanya ikut ukuran Islam semua. Bukan jajah. Betul ya? Jajah ni beza. Jajah tadi dia akan ambil hasil apa semua sekali, dia berah semua sekali kan. Itu jajah. Tapi Islam tak, dia buka kau kena katalah kat Malaysia tertegak Islam. Dia pergi Singapura kau kena ikut Islamnya ni apa semua sekali. Kau tak nak ikut, bayar jizyah, tak nak, barulah tentera Islam masuk untuk menghilangkan halangan yang untuk Islam tadi diserapkan. Itu je. So maksud dia kat situ, maksudnya kat situ saya boleh nyatakan bahawa Islam ni bukan khas untuk orang Melayu je. Bukan untuk bangsa lah. Sebab bila kita cerita pasal Islam, semua juga orang Melayu Islam. Betul. Islam adalah untuk umat. So maksudnya bila untuk umat, bila berlaku penyebaran dakwah Islam, bukan kita menjajah. Betul. Kita adalah menjalankan kewajipan ataupun hak dia untuk dapatkan Islam. Sebab kita pun akan dipersoalkan besok. Adakah kau menyampaikan dakwah tu? Adakah kau memberitahu simpulan berkenaan Islam? Sedangkan dia mati dalam kufur. Kita tak bagi tahu. So, kita akan dipersoalkan sebab kita Islam. Kita nak dia balik kepada fitrah yang masa dia lahir sebenarnya. Dan bila cakap macam tu, mahkota ke segala kewajipan. Ya, kita ada kewajipan banyak kewajipan kita kan, fardu untuk kita kan. Rupanya mahkota sekali kewajipan adalah menegakkan daulah Islam. Itu sebab Nabi tadi, kita balik Nabi SAW. Kenapa dia nak bina negara? Kalau benda tu tak satu kewajipan ni, pasal apa? Dengan ada negara tadi, daulah Islam tadi, barulah Islam tu boleh diterapkan secara keseluruhan. Kan? Dia buka tempat. Bukan Nabi tu sibukkan tentang zat Allah. Tak. Jekir ibu-ibu kata. Maksudnya di situ adalah kita sebenarnya negara-negara Islam yang 57 buah negara Islam yang sekarang duduk bawah lembaga saja. Bukan di bawah satu daulah, di bawah satu lembaga. Okey. Maksudnya kita dah hilang satu mahkota lah. Di mana sedangkan mahkota tu sebenarnya dah dibina oleh Rasulullah sendiri. Tapi kita sendiri orang Islam yang tak nak terima benda tu. Kan? Jadi pokok pangkal cerita yang kita bincang ni, Islam sekarang dah memang tak ada perisai. Betul. Tak ada penjaga. Kita dah lemah. Tak ada penjaga ni. Kita dah lemah. Kita jangan anggap Malaysia adalah sebuah negara Islam. Jauh. Sedangkan Tunku Abdul Rahman sendiri pun cakap Islam adalah sebuah negara, Malaysia adalah sebuah negara sekular. Jadi sama kita fikirkan Kalau agak-agak mana kita selalu bincang macam ni, masing-masing cari maklumat. Jadi kita akan boleh berkongsi lah kan.